Dewan Mahkamah hari itu memang sunyi semacam. Setiap kali Peguam Datuk Ram Singh bangun, semua orang senyap. Macam tahu akan ada sesuatu yang berat keluar. Di hadapan koroner, saksi Nurul Syahada duduk tegak. Dia dah jawab banyak soalan sebelum ni, tapi sesi kali ni lain. Nada Peguam lebih tajam, lebih menekan. Dan kita masuk terus ke saat-saat paling tegang. Pegawai disiplin di soal detik demi detik. Peguam, kematian Zara Khairina ini sebenarnya boleh dielakkan kalau tindakan diambil sejak aduan plus match, betul? Saksi. Gelisah. Saya bersetuju, Tuan. Beberapa orang di galeri tarik nafas. Datuk Ram tak tunggu. Peguam, sebagai unit disiplin, kamu tidak hentikan atau siasat perkara ini. Perkara macam ini merujuk kepada apa? Nada dia macam defensif, tapi Datuk Ram terus tekan. Beginilah, kalau dihentikan awal, kejadian pada Zara tidak akan berlaku. Dari Mac, April, Mei, Jun, Julai, kamu tak hentikan, maka kejadian itu berlaku. Betul atau tidak? Dewan jadi panas. Kami tidak pernah menerima aduan mengenai Zara. Kalau sampai pada kami siasat serta-merta. Kami guna usrah puteri untuk ingatkan adab, apapun, kami dah cuba sebaik mungkin. Datuk Ram pandang lama, tak puas hati. Kejadian pada 16 Julai berlaku juga. Dia ditemui di bawah. Dia jatuh kan? Saya tidak pasti. Dia ditemui di bawah ambulans. Dirawat kemudian meninggal dunia. Betul. You should have stopped kematian itu kalau semua langkah dipatuhi. Betul atau tidak? Dewan senyap. Puan Nurul tunduk sedikit. Betul, Tuan. Tekanan soalan bertubi-tubi. Datuk Ram angkat satu fail. Zara masuk Februari. Pada Mac ada aduan, April aduan, Jun aduan, Julai aduan, 11 Julai meninggal. Betul. Dia hanya berada di sekolah 5 bulan. 5 bulan saja seorang budak yang bercita-cita tinggi. Dan sekolah tak ambil tindakan. Saksi kami tidak menerima aduan. Datuk Ram serahkan dokumen. Ini aduan ibu pelajar kepada pengetua. Kamu akui? Ya, tapi saya tidak tahu sama ada tindakan diambil. Walaupun ada surat bertarikh 1 September, pihak sekolah, Ustazah Unit Disiplin Counseling tidak mengambil tindakan. Saksi, kami tidak menerima aduan, Tuan. Maksudnya pengetua tidak memaklumkan kepada kamu. Saksi. Benar, Tuan. Soalan klimaks, soalan yang menggugat Dewan tegang. Semua mata pada Julai. Seorang anak yang begitu bercita-cita tinggi ingin jadi badar, datang jauh dari Sipitang dan kini meninggal. Siapa patut dipersalahkan? Kamu beritahu saya sekarang. Saksi terdiam. Seluruh Dewan tunggu. Saya tidak pasti, Tuan. Datuk Ram tak puas. Peguam. Kenapa tidak pasti? Ini inquest. Seorang kanak-kanak mati. Siapa bertanggung jawab? Beri cadangan. Sekarang. Saat itu, koroner angkat tangan. Koroner, sebelum Puan menjawab, saya ingatkan ini soalan yang boleh menjurus kepada pertuduhan. Puan mempunyai hak untuk tidak menjawab. Semua orang senyap tengok saksi. Saksi, saya memilih untuk tidak menjawab soalan ini. Suasana dalam Dewan rasa macam lampu padam. Berat, sunyi tersengal. Kes Zara Khairina ini kan? Sejak mula tular, memang ramai yang tertanya-tanya. Banyak versi, banyak teori, tapi bila masuk fasa inquest ni, barulah satu-satu benda keluar dengan lebih tersusun. Dan hari ini, 2 orang saksi penting naik ke kandang saksi. Atau Nur Asima Zaiton, cikgu English merangkap warden, orang terakhir yang bersama Zara dalam ambulans. 2 Puan Nurul Syahada, penolong ketua guru disiplin, orang yang kendalikan siasatan dalaman sekolah sepanjang sebulan lebih selepas kejadian. Cerita dia panjang, tapi sabar. Kita susun pelan-pelan. Nombor 1. Detik dalam ambulans. Saat terakhir Zara menangis, Nur Asima, 49 tahun, berkongsi benda yang buat seluruh Dewan senyap. Dia kata masa paramedik tengah balut tangan Zara dalam ambulans, dia panggil nama Zara. Dan masa itulah, 2 titis air mata jatuh dari mata Zara. Cikgu tu cakap lagi, kaki Zara masih berdarah dalam ambulans. Bila sampai hospital Queen Elizabeth, dia sendiri telefon ibu Zara dan bagi tahu kami dah sampai. Dia tunggu di hospital sampai pukul 1 tengah hari. Bayangkan, walaupun dia bukan cikgu kelas Zara, bukan kenal rapat, tapi dia teman sampai habis. Itu satu benda yang ramai tak tahu. Di sebalik drama dalam talian, ada guru yang betul-betul cuba bantu. 2. Masuk bab siasatan dalaman. Ini bahagian yang panjang dan agak rumit.
Saksi kedua, Puan Nurul Syahadah, bagi gambaran penuh apa sebenarnya berlaku dalam siasatan dalaman sekolah. Dan jujur, aku cakap, cerita dia memang panjang dan berlapis-lapis. Tugas dan peranan, mengajar di sekolah sejak 2015, unit disiplin sejak 2024. 2025, penolong ketua guru disiplin. Dia banyak buat temu bual, ambil keterangan bertulis dan cuba himpun semua puzzle kejadian. Dan dari apa dia cerita, memang tiada seorang pun dilantik sebagai ketua siasatan. Siapa yang lapang, itulah yang buat kerja, sebab semua guru terikat dengan jadual mengajar. Itu saja dah tunjuk satu perkara. Siasatan dalaman ni bukan seperti siasatan profesional, lebih kepada apa yang mampu dibuat dengan masa dan staf yang ada. Betima, sesi siasatan dalaman. 16 Julai, hari kejadian, temu bual dibuat di musola. Pelajar dorm Zara termasuk pelajar A dan 5 pelajar senior terakhir berjumpa Zara di soal. Tapi tak sempat tanya semua kerana masa sangat terhad. Selain itu, ada pelajar junior yang bagi tahu Zara pernah pinjam gunting. Pelajar A cakap Zara pernah buat barcode. Aku tapis bahagian sensitif, ini hanya dinyatakan sebagai maklumat siasatan, bukan spekulasi. Julai, saringan pelajar lain. Siasatan sambung lagi. Banyak borang diambil, tapi saksi mengaku dia tak ingat jumlah tepat. Dan hari itu dia sebenarnya sedang bercuti khas, tapi datang bantu sebab keadaan tengah kecoh. 6 Ogos, fokus pada locker and spot check. Ini bahagian yang ramai tak tahu. Ada 5 pelajar junior dorm Zara dipanggil. Diorang buat lakaran kedudukan masa sesi soal jawab malam sebelum kejadian. Akhirnya sekolah berjaya kenal pasti seorang pelajar junior yang mengemas locker Zara selepas spot check 16 Julai. 5 Ogos, isu audio tular KM, 2 pelajar senior, tingkatan 2 dan 4 dipanggil. Ketua warden sendiri bawa mereka ke balai. Polis pun dah tahu siapa KM. 13 Ogos, maklumat baru dari pelajar junior. Malam 12 Ogos, seorang pelajar junior telefon saksi beritahu maklumat tambahan. Esoknya 3 Ogos, siasatan khas dibuat fokus kepada isu KM. Saksi rumuskan, Zara ada jumpa 2 pelajar, Katsi dan Manja. Zara tak pernah tulis apa-apa yang jelek tentang Katsi. Nombor 4. Prosedur spot check. Ini part paling mengundang persoalan. Saksi sendiri setuju. Pelajar tidak dibenarkan buat spot check sendiri, lagi-lagi bila tuan locker tiada. Tapi seorang pelajar senior tingkatan 3 yang juga pengawas dilaporkan telah mengarahkan pelajar junior buat spot check barang Zara tanpa kehadiran Zara. Dan tiada tindakan disiplin diambil terhadap mereka ini. Sekolah cuma bagi peringatan dalam usrah. Saksi pun sendiri tak pasti sama ada pendekatan tu berkesan atau tidak. Nombor 5. Mengenai laporan polis, ada benda yang tak sampai. Paling penting sekali, hanya satu set keterangan melibatkan 5 pelajar senior diserahkan kepada polis. Keterangan dari sesi lain tak diberi, sebab katanya itu rekod dalaman. Polis pun tidak dimaklumkan bahawa siasatan dalaman sedang berjalan. Kementerian Pendidikan, saksi kata tak pasti. Pengetua, saksi kata semua rumusan dia serah pada PKM, dan PKM lah yang patut maklumkan pada pengetua. Dia sendiri tak tahu apa berlaku lepas itu. 6. Sisi peribadi Zara yang ramai tak tahu. Ini bahagian yang buat ramai di galeri Sebak. Seorang rakan Zara beritahu bahawa Zara nak jumpa saksi guru disiplin pada 11 Julai, sehari selepas kejadian, sebab Zara nak mohon jadi ahli badar. Ini pelik dan menyentuh. Seorang pelajar yang nak masuk badar biasanya dipilih atau dicadangkan, tapi Zara sendiri yang nak memohon. Zara juga pernah bagi cikgu tu hadiah hari guru, pencil case. Saksi cakap Zara memang ada adab, hormat guru, berbudi bahasa. Nombor 7. Kesimpulan santai tapi berat. Semua orang cuba faham apa sebenarnya berlaku. Bila dengar 2 saksi ni, kita dapat gambaran. 1. Ada cikgu yang betul-betul ambil berat, sampai teman ambulans. 2. Ada siasatan dalaman, tapi banyak benda tak terhubung, tak lengkap, kurang penyelarasan. 3. Banyak prosedur sekolah tak diikuti sepenuhnya. 4. Banyak maklumat tak sampai kepada polis dengan jelas. 5 dan Zara, seorang pelajar yang sebenarnya baik, hormat guru dan ada niat nak lebih dekat dengan program agama sekolah, tapi tak sempat. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.